Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt anyone, and don't take it seriously. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my channel, Nest Channel. So pada kali ini aku akan mengisahkan seorang manusia yang melakukan kesalahan yang agak sangat-sangat besar, tetapi diterima hukuman yang tidak masuk akal. So apakah topik pada hari ini guys? So sebelum tu, mari kita tengok intro je dahulu. Baru-baru ni di media sosial terdapat satu kisah yang sebenarnya dah berlaku tahun 2013 tetapi telah viral pada 2020, iaitu seorang wanita yang bernama Isabella Guzman yang telah membunuh ibunya Yoon Min Hui di bahagian mana nanti kalau kita kemudian. So kenapa kejadian ini berlaku? So kita akan tengok apa yang jadi sebelum, semasa dan selepas itu. So guys, sebelum korang teruskan tengok menonton ini, jangan lupa tekan like, share, komen, subscribe my channel. Tekan butang lonceng di sebelah dia untuk mendapatkan update terbaru daripada aku setiap kali aku upload video kepada korang. So guys, tanpa buang masa, jom kita saksikan video ini. Let's watch it. Jom. Bermula iaitu Isabella ni berasal daripada keluarga yang berpecah belah, iaitu ibu dia telah bercerai dengan ayah kandungnya. So ibu dia pun dia akan kahwin dengan ayah tiri dia iaitu Ryan Hui. So bila diorang kahwin, kahwinan ni tidak disukai oleh Isabella. So Isabella pun ambil keputusan untuk dia nak bunuh ibu dia. Tetapi sebelum tu dia telah membuat ugutan macam ayat mesej ugut kepada ibu dia yang dia kurang kata akan membayarnya. Dia macam tu lah. So ibu dia tengok ayat dia punya mesej pun macam risau juga, ya anakku ni dah kenapa. So Isabella tersebut dia telah merancang untuk membunuh ibunya dengan cara yang sangat tragis. So jom kita tengok next tragedi berikutnya. Sebelum mak dia dibunuh, mak dia sempat call suami tirinya iaitu Ryan Hui. Dia kata, "Bang, turun balik bang. Saya anak kita dalam masalah lain, muka dia dah macam." So so suami dia kata, "Okey. Dia pun balik." So sebelum dia sampai, Isabella dia sempat membunuh ibunya sebanyak 151 tikaman di bahagian kepala dan leher. Dan lepas dia bunuh, dia bunuh lagi. Dia guna pemukul kayu baseball yang keras tu, dia pukul sampai hancur. Lepas pukul tu baru Ryan sampai ke rumah. Bila dia naik tu, Isabella halang Aidirin untuk masuk. So di tangan Isabella dia pisau, berlumuran darah, seluruh badan, rambut semua berdarah sebab dia dah bunuh ibu dia. So apa lagi, Ryan pun call lah polis. Dan 2 jam lepas tu polis sampai. Tetapi anehnya Isabella tak ada kat rumah. Rupanya lepas dia bunuh ibu dia macam cuak. So dia lari pada rumah dan dia pergi ke restoran berhampiran untuk minta kepada dia punya cashier ke dia punya pekerja atau tolong dia macam bagi alasan, "Cik, saya kena rogol, tengok badan saya berdarah." Dia macam bagi alasan yang macam dia nak bagi orang tu cik. So pekerja tu macam bulat-bulat atau okey. So lepas tu pun dia pinjam dia punya sinki untuk membersihkan seluruh badan, rambut dan sebagainya. So guys, tak lama, dalam lebih kurang lepas 16 jam, polis dah dapat detect di mana Isabella, and then dia ditangkap secara serta-merta. Dalam mahkamah, dia dibawa masuk ke dalam pengadilan kehakiman lah. So hakim telah menyatakan bahawa Isabella ni dituduh menikam ibunya sebanyak 151 kali di bahagian kepala dan leher. Tapi yang anehnya, dia tidak dipenjara kerana dia mengalami sakit mental. Tetapi dia telah memasukkan ke dalam hospital sakit jiwa kerana sebab tu juga, dan telah dirawat oleh Dr. Richard. Dr. Richard pula apabila dia merawat Isabella, dia mengesahkan Isabella ni mengalami penyakit yang diberi nama skizofrenia, yang bermaksud seseorang itu telah mengalami halusinasi yang sangat-sangat teruk. Dia pun pernah nampak Isabella dia mengalami halusinasi yang sangat kuat, cakap seseorang cakap dengan dinding, dia bergelak seseorang, kadang-kadang dia menangis. And then bila dirawat tu dia sampai sekarang aku tak pasti dia keluar ataupun tidak.
ataupun kekal hospital tersebut. So guys, bila korang tengok video, korang boleh tengok kat sebelah ni, ataupun aku akan buat secara besar. Video tu yang tengok, dia dimasukkan dalam kawasan pengadilan tu. Dia macam seolah-olah macam dia dah lah cantik, baik, betul, tapi dia gari. Lepas tu dia punya wajah dia sangat-sangat pelik. Dia punya reaction dia sangat-sangat pelik. Dia macam seolah tak ada apa-apa, dia happy, senyum, and then dia buat muka mudi dia balik. And dia macam dia tunjuk jari dekat bawah mata. Aku cakap, apa benda dia tunjuk ni kan? So dia macam sifatkan sebagai gadis yang sangat-sangat psycho lah. Dia mengalami psikologi yang sangat-sangat tinggi, iaitu halusinasi. So guys, kita akan tengok apa dia punya penilaian ataupun kesimpulan dalam cerita ini. Kesimpulan pada video ini, perbuatan Isabella ni agak-agak sangat melampau lah, kerana dia membunuh ibunya sebanyak 151 kali, sangat-sangat teruk. Lepas tu dia pukul mak dia dengan kayu baseball yang dikeras tu, dia pahak macam tu. And then dia buat muka macam tak ada perasaan, dia happy. And then terus dia macam mudi terus. And then dia ada satu program dia macam bincang apa, tak tahulah. And then kita tengoklah anak-anak zaman sekarang lah, dia macam ada yang menendang ibu, ada yang menendang ayah. So macam kita sejahat mana pun, mak ayah lah yang number one bagi kita. So guys, sebelum aku tutup video ini, aku harap kisah seram jenayah ini dijadikan kita sebagai pedoman ataupun sebagai teladan untuk kita memahami apa erti kehidupan sebenar dalam dunia ni. Kita takkan sekarang dah akhir zaman. So guys, kalau korang baru terjumpa channel ni, jangan lupa tekan like, share, komen dan subscribe my channel. Dan komen tu komen pasal kisah Isabella Guzman yang aku tanya tadi, iaitu korang, apa pendapat korang tentang Isabella ni patut dipenjara ataupun tidak. Kalau ya, sebab apa? Kalau tidak, sebab apa? So guys, itu saja video pada kali ini. So aku mohon maaf 10 jari aku kalau aku ada macam tercakap, ada salah silap ke apa ke. So itu sahaja pada hari ini. Jumpa lagi di episod yang seterusnya, dan channel akan menyambung selepas nanti. Bye guys. See you in the next episode.